Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua pembeli e-video PolX bermula. Okey, saya telah pun explain berkenaan chapter yang pertama. Chapter yang pertama cuma mukadimah dia ataupun basic-basic yang penting dalam trading. Okay, di mana kita telah mempelajari apa dia forex. Dan forex ni cuma ada buy dan sell, dan structure chart turun naik itu yang kita nak tahu dalam trading ni, di mana nak buy, di mana nak sell, dan rules dalam trading iaitu buy at low, sell at high, dan session trade ataupun jam-jam yang sesuai untuk kita trading. Okay, dan kenali diri, are you a swinger, are you intraday, are you a scalper. Okay, so dan fakta dalam trading ini adalah waiting game. Apapun kita nak menanti signal setup itu, ianya adalah waiting game, tuan-tuan yang mulia. Okay, no matter what you handle mana pun dalam trading ni, ianya adalah waiting game. Dan money management adalah king. Okay, dan jaga risk management. Okay, chapter kedua ini akan menumpukan kepada candlestick. Okay, chapter yang kedua ini akan menumpukan kepada pelajaran memahami candlestick. Ya, saya tahu semua tahu akan tentang candlestick ni. Cuma saya kena explain balik kerana setiap hari bila korang buka chart, yang korang akan nampak adalah benda-benda ni. Candlestick, line chart, harga. Okay, apa dia candlestick? Candlestick ni adalah lilin ya. Okay, candlestick kalau kita tengok sejarah candlestick, dia banyak artikel sini berkenaan sejarah candlestick. Kita boleh pilih mana saja. Kita boleh mencari sejarah tentang sejarah kenapa terciptanya. Ini dia. Ini adalah Morihisa Homa, seorang pengusaha beras di Jepang pada tahun 17,000 tahun 1700, yang paling terkenal dalam memprediksikan pergerakan harga-harga beras pada masanya dengan menggunakan harga-harga lampau, yakni harga yang lalulah. Berawal dari catatan rutinnya mengenai harga pembukaan, nampak harga close, harga open, penutupan, harga close, harga tertinggi, harga high, dan harga terendah pasar setiap harinya. Homa menggambarkan pola candlestick yang pada akhirnya juga digunakan sebagai acuan oleh sama trader pada masa itu. Dalam bukunya yang berjudul Sakata Rules, Homa menjelaskan pola-pola dasar candlestick dan cara penggunaannya. Metod ini kemudian dibawa dari Jepang dan diperkenalkan secara luas oleh Steve Nyssen dalam bukunya mengenai candlestick, sehingga akhirnya menjadi popular di kalangan para trader spekulatif mulai dari dari saham hingga forex. So, kita ni bila nak jadikan benda ni sebagai career kita, adalah baiknya kita belajar sejarah juga, ataupun just baca light reading je. Okay, kita bacalah sejarah kenapa dia tercipta, kenapa semua inilah. Okay, so berbalik semula ke tempat whiteboard kita ni berkenaan dengan candlestick. Yang ingin saya tekankan, apabila korang buka chart macam ni, contoh korang buka chart, yang pertama, benda yang pertama yang korang akan nampak, of course lah, yang korang akan nampak adalah candlestick. Okay, so hari-hari bila korang buka pun korang akan nampak candlestick, line chart ke, asal harga. Yang korang tengok ni adalah harga lah, pergerakan harga. So why not kita ambil masa sedikit untuk memahami sedikit tentang structure market ni. Okay, dalam trading ni dia ada 3 jenis pergerakan. Pergerakan menaik, pergerakan turun, dan pergerakan sideways. Okay, tak banyak, dia ada 3 je pergerakan. Pergerakan dia tetap ke kanan, of course tetap ke kanan. Pergerakan dia yang menaik, dan pergerakan dia yang menurun, yang berwarna merah ni, menurun.
Dan pergerakan sideways. Ini pun boleh dipanggil sideways. Sideways secara menurun. Okay. So, pergerakan-pergerakan ni lah. Dia ada 3 pergerakan sahaja. Okay, ada pergerakan menaik, ada pergerakan sideways, ada pergerakan menurun. So now, tentang candlestick ni amatlah penting sebelum kita meneruskan ke technical analysis kita, iaitu menggunakan support dan resistance ataupun apa yang akan saya ajar lepas ni, adalah amat penting untuk memahami setiap pergerakan ataupun structure candlestick itu. Okay. So dalam candlestick ni dia ada body dia. Candlestick biru ini kita panggil as a bullish candlestick. Okay, yang biru ini bullish. Bullish ni candle yang menaik. Warna biru ni adalah candle yang menaik. Dan candle yang merah ini adalah bearish. Okay, dalam video ni saya cuba untuk menjadikan metod ini adalah simple. Tapi walaupun ianya simple, ianya tak semudah mana pun juga. Kita perlukan latihan, praktis yang begitu padu, praktis yang sampai lebam. Praktis lah tuan-tuan. Jangan baru tahu benda baru ni ataupun baru tahu nak belajar terus cuba untuk live. Okay, cubalah untuk praktis, buat praktis, buat praktis. Okay, bullish dan bearish. Okay, bullish adalah candle yang naik. Apa dia candlestick ini? Candlestick ini adalah is equal to harga dalam Englishnya price. We are dealing with price, tuan-tuan. Dalam trading ni kita hanya dealing dengan harga sahaja. Okay, it's all about price, baby. Okay, candlestick, price, or Chelsea. Okay. So, apa yang kita tengok candlestick itu adalah pergerakan harga. Ianya adalah pergerakan harga. So, apa dia OHLC ni? OHLC ni adalah harga open, harga tertinggi, high, low, dan close. Okay. Candle bullish ini adalah candle yang naik. Setiap yang naik bermula daripada bawah. Okay. So, maknanya opennya adalah di sini. Di sini adalah open price-nya. Okay. Dan di bawah sekali ini, dia pernah turun ke bawah ini dan bermula naik daripada hujung candle ni. Dan telah meninggalkan kesan, iaitu kesannya adalah yang bawah sekali, itu adalah low. Okay. Harga yang terendah. Dan dia pernah naik sampai di sini. Dan bermulanya jatuh daripada sini sampai ke sini. Yang mana di atas ini telah meninggalkan kesan harga yang tertinggi. Yang atas tetap dipanggil high. Setiap yang di atas tetap di atas. Okay. Dan selepas duration dia habis, dia membuat closing. Di sini harga penutup. Okay. Sama juga dalam bearish ni, di manakah open price bearish ini, tuan-tuan? Bearish adalah candle yang turun. Bearish adalah candle yang menurun ataupun candle yang jatuh, drop. So, di atas, setiap yang jatuh semua bermula daripada di atas, paras atas. So, maknanya opennya bermula ataupun bermulanya jatuh daripada atas. Okay. Dia pernah naik sampai ke atas ini dan turun dan meninggalkan shadow. Dan di atas ini dipanggil low or high, tuan-tuan dan puan-puan. Of course, ianya adalah high.
Okey. Sebab yang atas sentiasa atas. Yang atas sentiasa yang tertinggi. No matter what. Okey. Dan telah pun turun di bawah ini. Dan bermulanya naik meninggalkan low. Okey. So, ini dipanggil low price. Sebab yang bawah tetap di bawah. Faham? So, now ini adalah close. Sudah semestinya. Ingat tuan-tuan, di dalam candle ada di dalam candle ada harga. Ingat, di dalam candle ada harga. Orang tanya, apa yang ada dalam candle ni? Okey, bukan jawapan dia ada color lah, biru lah, merah lah, putih lah. Okey, di dalam candle ada harga. Ingat, di dalam candle ni ada structure harga. Contoh candle di daily, satu biji ini adalah time frame candle daily. Bermakna di H1 ianya ada 24 jam ataupun 24 pecahan candle. Okey, cuba kita tengok di sini. Okey. Ini adalah pergerakan harga daily sebiji. Maknanya dalam sehari ada 24 biji candle. Dalam sehari ada 24 biji candle. Kenapa saya bagi line-line vertikal ini adalah untuk melihat di H1 pecahan ataupun nampak tak? Inilah maksudnya 24 biji candle ni. Kalau kita tengok di daily, bentuk dia hanyalah macam ni. Bentuk yang sudah siap. Tetapi orang bekerja dalam isi candle itu adalah ni. Sebab itulah saya cakap dalam candle ada harga. Okey, dalam candle ada harga, turun naik, turun naik, turun naik. Isi ini dalam candle. Ini dia isi dalam candle itu tersebut tadi. Okey. So, itulah orang cakap ada pelajaran storyline ataupun pecahan candle. Okey. Contoh daily menunjukkan keadaan itu naik. Akan tetapi di H1 mesti ada retracement. Takkan ada candle yang terus akan naik, terus memanjang. Mesti dia akan bagi retracement. Ini adalah law dalam trading. Okay, dalam ekonomi mesti juga. Bila harga tu dia takkan turun, manjang terus. Dia akan pasti dia akan bagi retracement. Okay. So, that's why saya cakap, apabila kita melihat di daily, ianya adalah satu biji candle. Dan apabila kita memecahkannya di H1, ianya terdapat 24 biji candle. Inilah maksudnya pelajaran storyline ataupun multi time frame. Okay. So, maksud saya tadi, contoh open tu di sini dan telah meninggalkan low. Dan dia bermula naik daripada bawah ini. Dan di bawah ini pun telah pun dipanggil as a low price. Okay. Dan sebelum dia jatuh, dia telah meninggalkan highest price di sini. Okay. Faham? Okay. Ini structure dia sebenarnya. Tak semestinya sebiji ni je dia boleh jadi macam ni. Satu pattern macam ni. Dia boleh juga, dia open di sini. Dia membuat high dulu. Dan melakukan kejatuhan daripada sini. Bermulanya jatuh daripada sini. Dan dia turun ke bawah. Dan bermulanya naik daripada situ. Akan tetapi bila kita satukan ini, isi candle ini, sebiji candle ini, dia tetap menjadi macam ni bentuknya. So, itulah sebabnya saya cakap di dalam candle ada harga. Okay.
Faham? Bukan asal nampak candle buy besar, dia terus buy. Tak, tuan-tuan. Ingat je, dalam trading ni, saya pernah bagi tahu student saya, tak semestinya yang naik itu hendak buy. Okay? Tak semestinya yang naik itu hendak buy. Dan tak semestinya yang turun itu hendak sell. Tak semestinya. Sometimes, harga yang naik ini, dia mengejar sell limit order daripada bank. Okay? Dia mengejar sell limit order daripada bank. Akan tetapi, sebab itulah dalam trading ni, kebanyakannya ianya adalah 95% emotion, 80% emotion. Psikologi. Bila harga ni naik, semua trader akan berpendapat yang market ini akan teruskan naik. Ya, memang tidak salah. Akan tetapi seperti saya cakap tadi, tidak semestinya harga yang naik ini hendak naik. Okay? Sometimes dia naik adalah mengejar sell limit order bank yang di atas ini. So, di sinilah berlakunya emotion ataupun psikologi trader yang beranggapan ianya akan naik. Tetapi look to the left, akan ada SNR di sini di mana tempat big player letakkan order. Di sini saya akan explain di chapter 3 nanti dan chapter 4. Okay? So now, ingin saya bagi tahu dalam candle ada harga. Ingat, dalam candle ada harga. Dan saya akan buat lagi satu ni. Contoh kalau candle itu berbentuk sebegini. Okay, di manakah open dan di manakah close-nya? Open berada di sini. Close pun berada di sini. High pun berada di atas. Ya, atas tetap atas. Okay. Dan di manakah low price-nya? Low price-nya adalah tetap di bawah ni. Walaupun tak ada shadow, akan tetapi yang di bawah tetap bawah. So, kita boleh tambah di sini. Open dan low-nya pun di tempat yang sama. Okay. And so now, open price, pergerakannya macam ni. Dia open daripada bawah dan high. Dia bermulanya jatuh daripada harga ini dan melakukan close di sini. Faham? Sama juga kalau candle doji. Ini basic ah, basic. Okay. Di manakah opennya dan di manakah close-nya? Sudah semestinya open pun di sini dan close-nya pun di sini, sebab dia pernah open naik bermula jatuh di sini dan naik bermula di sana dan bermulanya jatuh di sana dan close di tempat yang sama. Maknanya open dan close pun di tempat yang sama. Okay. So di bawah sekali tetap dipanggil harga yang terendah, tuan-tuan. So highest price. Okay. Faham? Bab ini sangat penting ya. Sebelum kita bergerak ke chapter 3, dia akan ada berkait. Okay. Okay. Oops. Okay.
Sama juga jika nampak macam ni kan. Okey. Nampak tak di sini? Dia bermula naik di sini. Naik. Dan bermulanya jatuh daripada sini. Okey. So, di manakah sebenarnya dia bermula jatuh? Inikah atau itukah? Kalau saya akan memilih itukah, sebab kalau kita feel the beat of the market, yang current tempat bermulanya jatuh di sini, dan dia pernah naik balik dan melakukan kejatuhan tu semula daripada situ. Okey. So di sinilah tempat bermulanya jatuh. Faham? Okey. So dalam candle ada harga, dalam candle ada structure harga. So harapnya, walaupun macam contoh ni kan, contoh lagi ya. Okey. Tengok ni ya. Tengok betul-betul. Gecha. Okey, tak apa, tak balance tak apa ha. And then the next candle ni saya nak explain pasal rejection ataupun breakout. Okay, saya nak explain pasal rejection dan breakout. Ingat, yang ni saya nak explain pasal rejection ataupun breakout. Okay. Okay. Di candle merah ini, di manakah lowest dia? Of course lah, tuan-tuan akan menjawab low-nya adalah di sini. Betul? Okay. So, cuba korang feel the beat of the market. Okay. Candle ni pernah, saya ambil sini ya. Candle ni pernah turun. Lagi sekali, candle ni pernah turun punya turun. Dan meninggalkan low, naik. Dan low ni kita boleh panggil as a lowest price ataupun SNR sebenarnya. Okay. Naik. Dan the next candle yang biru bullish ni pernah turun melepasi ataupun break out the lowest. Pernah melepasi ataupun break out the lowest dan ia masuk balik. Okey, di sini pun dipanggil sebenarnya pernah break out. Okey. Pernah breakout di sini tetapi dia retracement masuk balik. Okey, ini saya bagi perkenalan sebab saya nak lepas ni saya akan explain berkenaan ni dekat chapter 3. Okey. Contoh kalau kita tengok dekat chart, buang dulu segala line-line ni.
Contoh macam ni kan. Kalau kita zoom in, ni. Okay, dia pernah membuat law. The next candle yang warna merah ni pernah sebenarnya break out the latest lowest sebelah ni. Okay, sebab shadow ni tak semestinya dia batang macam ni rejection, tapi sebenarnya dia pernah break out di bawah ni sebenarnya. Dan dia masuk ke dalam untuk retracement, untuk mengambil the latest SNR di sebelah ni. Okay, ini saya bagi perkenalan sebenarnya apa dia maksudnya breakout sebenar tu juga. Okay, lagi saya nak tekankan lagi. Okay, macam contoh, dia banyak sebenarnya. Saya nak cari yang mudah untuk korang fahamkan. Contoh di sini kan, ni. Okay, dia turun dan bermula naik, dan dia pernah breakout di tempat ni tapi masuk balik. Itu pun boleh dipanggil pernah breakout sebenarnya. Okay, so mungkin itu sahaja chapter 2. Okay, sebenarnya saya nak just untuk bagi korang feel candlestick ni, feel the beat. Dan semua time frame yang kita akan pakai ni semua pun boleh sebenarnya. Okay, semua boleh. Semua time frame boleh. H1 kah, M1 kah, untuk trading semua boleh sebenarnya. Tiada masalah. Tiada menjadi isu sebenarnya. Okay, contoh macam saya nak ambil ni. Oh, candle dah buy. Dah terbang dah. Kita pun tertinggal. Okay, dia tak ada masalah. Kita boleh pergi M1. Okay, sebagai untuk tempat re-entry. Tak ada masalah sebenarnya. Okay, sebab dalam M1 dia akan ada pecahan. Nampak tak di sini? Di mana dia bermula naik? Dia pernah bermula naik di sini. Dan candle tu membuat retracement ataupun pullback dan kita buy. Okay, so there's a lot of signal sebenarnya. Dan candle pernah bermulanya jatuh di sini dan harga datang balik. Okay, datang balik, rejection dan sell. Okay, so setakat itu sahaja untuk chapter 2. Semoga korang ulang lagi that video. Walaupun hanya just a basic, tapi cubalah ulang lagi. Okay, so itulah saja pencerahan saya mengenai candlestick untuk chapter 2. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang.